Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anak-anak pelajar sekalian. Baik, hari ini kita akan masuk subtopik yang seterusnya iaitu 2.2 bentuk piawai. Okey, standard pelajaran kita pada hari ini adalah kita akan belajar bagaimana kita nak mengenal apakah itu bentuk piawai dan juga bagaimana kita nak menulis nombor dalam bentuk piawai. Okey, apa itu bentuk piawai? Bentuk piawai ialah cara menulis suatu nombor tunggal dalam bentuk A darab dengan 10 kuasa N. Yang mana syaratnya adalah nilai A ni dia mesti di antara 1 hingga kurang daripada 10. Okey, nilai A ni dia mesti ada 1 hingga 9.99999 darab dengan 10 kuasa N. Dan juga nilai N ini adalah integer. So, nilai N ini boleh jadi nilai positif ataupun negatif. Baik, kenapa kita kena belajar bentuk piawai? Okay, macam mana kita kena tahu macam mana nak tukar nombor kepada bentuk piawai? Okay, kita tengok contoh dia. Misalnya, keluasan negara Malaysia ialah, ini keluasan negara Malaysia, 330 bilion 803 juta meter persegi. Susah kita nak sebut kan? Baik, nilai ini boleh ditulis sebagai 3.308 darab dengan 10 kuasa 11 meter persegi, ataupun kita juga boleh tulis nombor yang panjang ini kepada 3.30803 darab dengan 10 kuasa 11 meter persegi. Okey, ataupun nilai ini kita boleh tulis mengikut bilangan angka bererti yang dikehendaki. Okey, kelas yang sebelum ni kita dah belajar tentang angka bererti kan. Jadi ini fungsinya. Kenapa kita belajar angka bererti? Kerana kita nak tukarkan nombor tunggal. Okey, dalam matematik ni dia ada nombor yang terlalu besar. Contohnya keluasan negara Malaysia ni lah kan. Susah kita nak sebut nombor ni. Ada juga nombor yang terlalu kecil. Okey, contohnya saiz zarah kan, saiz virus, nilainya terlalu kecil. Jadi nilai yang terlalu besar dan terlalu kecil ni, bagi kita nak mengelakkan berlakunya kesilapan ataupun kita nak memudahkan cara penulisan kita, jadi kita kena tukar nombor ini kepada bentuk piawai. Jadi ini yang dikatakan sebagai bentuk piawai. Ini 3.308 darab 10 kuasa 11. 3.308 ni merujuk kepada nilai A. 10 kuasa 11 ini merujuk kepada 10 kuasa N. N ini adalah integer. So, nilai integer ini dia mungkin boleh jadi positif ataupun negatif. Okey, saya bagi satu contoh. Baik. Okey, 3.12 darab dengan 10 kuasa 5. Okey, adakah ini nombor bentuk piawai? Okay, so kita tengok nilai A dia 3.12. So A dia antara 1 hingga 10 kan? 9.99. Darab dengan 10 kuasa 5. So 5 ni adalah integer dia. Jadi yang ini adalah bentuk piawai. Okay, kerana dia memenuhi syarat. Okay, baik. Kalau saya tulis yang kedua. Okay, contoh. 31.2 darab dengan 10 kuasa 5. So, adakah ini bentuk piawai? Okey, jawapannya adalah betul atau salah? Jawapannya adalah salah kan? Okay, kenapa salah? Kerana nilai A dia 31.2 ini dia dah melebihi 10. Jadi bentuk piawai nilai A dia antara 1.0 hingga 9.99999. Okey, nilai A. Baik, kalau lebih daripada 9.999 ataupun lebih daripada 10, maka itu bukan bentuk piawai. So, kita akan tengok contoh soalan. Okey, bagaimana kita nak menukarkan nombor tunggal kepada bentuk piawai? Okey, contoh Okey, macam mana kita nak tukar nombor
789000. Okey, ni berapa ni? 7,890,000. So, macam mana kita nak tukar nombor ni kepada bentuk piawai? So, bentuk piawai awak kena ingat, bentuk piawai adalah A darab dengan 10 kuasa N. So, nilai A, dia mungkin 1 hingga 9.9999. Okay. N, dia boleh jadi nombor positif dan juga negatif. Okay. Dia nombor, dia integer. Baik. Okey, yang pertama. Okey, nombor lebih daripada 1, okey, kalau nombor bernilai lebih daripada 1 akan memberi indeks positif. Okey, ingat indeks positif maknanya 10 kuasa N. Okey, N ini adalah positif. Okey, kuasanya adalah positif. Baik, manakala kalau nombor yang kurang daripada 1, okey, nombor dia kurang daripada 1, ia akan memberi indeks negatif. So, kalau nombor kurang daripada 1, indeks dia akan jadi negatif. So, dia akan jadi 10 kuasa negatif. Okey, jadi kalau balik semula kepada contoh cikgu tadi ni kan. Okey, kalau 7,890,000. Okey, so nombor dia adalah lebih daripada 1. Okey, kalau dia lebih daripada 1, maka indeks dia nanti nilai N ini akan jadi positif. Okey, dia akan jadi positif. Manakala kalau nombor yang kurang daripada 1, contoh 0.0000767998. Nah, contoh nombor ni kan. 0.0000 ni kan. Ini adalah nombor yang kurang daripada 1. Okey, nanti bila kita tukar kepada bentuk piawai, okey, dia akan jadi A darab dengan 10 kuasa. Okey, nilai N ini dia akan jadi negatif. Okey, awak nampak dia punya beza dia kan. Nombor besar lebih daripada 1, dia akan jadi indeks positif. Nombor yang kurang daripada 1, dia akan jadi indeks negatif. Okey, contoh, tuliskan nombor tunggal berikut kepada bentuk piawai. Okey, so bentuk piawai adalah A darab dengan 10 kuasa N. Baik, kita tengok soalan A. Soalan A, 73. Okey, 73 ni adalah nombor puluh. Okey, kita nak tukarkan 73 ni kepada bentuk piawai. Jadi maksudnya dekat sini adalah kita perlu jadikannya 73 ni kepada nombor sar. Okey, kalau nombor sar, kita akan tulis 7.3 darab dengan, okey, ini adalah nombor puluh kan. 73 adalah puluh. Puluh adalah 10. 10. 7.3 darab 10. Okey. Jadi 7.3 darab 10 ni adalah 10 kuasa 1. Okey. Ini. Baik. Lagi. Contoh B. 730. Okey. 730 ni adalah nombor ratus. Jadi kalau kita nak tukar kepada bentuk piawai, okey, kita A ni dia mesti 1 hingga 9 kan. Jadi dia akan jadi 7.3 darab dengan, okey, kalau ratus dia ada 2 kosong kan. So darab dengan 100. Okey, jadi adakah ini nombor bentuk piawai? Belum lagi kan. Okay, jadi kita kena tukar 7.3 darab dengan, okey, 100 adalah 10 kuasa. Okey, dia ada berapa telur tadi? Dia ada berapa kosong? 2 kan? Jadi 10 kuasa 2. Okey. Ini secara teori dia. Okey, sebenarnya kita boleh buat berdasarkan kepada pergerakan titik. Okey, C ni saya tunjuk. Okey, kalau kita nak ubah kepada titik dia kan. Okey, 7309.6. Okey, maknanya dekat sini kita mesti gerakkan titiknya ke depan. Okey, jadi kita akan gerakkan ke depan sebanyak berapa kali? 1, 2, 3. So kita akan bergerak sebanyak 3 kali kan. Jadi awak tulis 7.3096 darab dengan 10 kuasa. Tadi dah bergerak sebanyak 3 kali.
Jadi maknanya 10 kuasa 3. Okey, ini cara kalau kita nak gerakkan titik. Okey, yang A, B ni saya tunjuk, kita tak gerakkan titik tapi kita tukar kepada uh, kategori nombor tu kan. Kalau puluh maknanya darab dengan 10 kuasa 1. Ratus darab dengan 100. Kalau ribu kita akan darab dengan 1000. Okey. Jadi soalan D. 7302600000. Okey, mana titik dia? So titik dia sebenarnya berada di paling belakang kan. Kalau dia tak ada titik dalam ni maksudnya titik tu berada di belakang. Okey, kita gerakkan titik ni. Okey, berapa kali kita nak gerakkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8 kan? Jadi jawapan awak adalah 7.3026. Okey, 0000 ni tak memberi makna Itu adalah bukan angka bererti. So kita abaikan kosong saja kan. Okey, jadi 7.3026 darab dengan 10 kuasa. Berapa kali kita gerak tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 kali. Jadi 10 kuasa 8. Okey. Cara kita pindahkan titik perpuluhan ke depan itu lagi mudah. Okey. Baik, saya rasa clear Okey, kalau nombor yang kurang daripada 1 tadi. Yang tadi lebih pada 1. Kalau lebih pada 1 tadi, indeks dia adalah positif. So, kalau kurang daripada 1, nilai N dia akan jadi negatif. Okey, nilai N dia akan jadi negatif. 10 kuasa negatif N. Okey, A. 0.653. Okey, kita nak jadikannya bentuk piawai. Bentuk piawai dia nombornya antara 1 hingga 9 kan. Jadi kita kena gerakkan titik ke depan sebanyak berapa kali? Okey, kita hanya gerakkan sekali sahaja, iaitu kepada 6.5. Okey, awak akan dapat 6.56 darab dengan 10. Okey, dia bergerak sebanyak satu kali. So kita akan buat dia akan bergerak sebanyak negatif 1. Okey, kenapa negatif? Kerana nombor dia kurang daripada 1 tadi kan. Kurang daripada 1, indeks dia akan jadi negatif. Okey, contoh B. 0.00656. Okey, kita kena gerak ke depan. 1, 2, 3. So, 6.56 darab dengan 10 kuasa negatif 3. Okey, kita mesti gerak sampai 6 saja. Kalau awak gerak lagi ke depan, dia akan jadi 65.6. 65.6 adalah bukan nombor piawai kan? Bukan bentuk piawai. Sebab bentuk piawai, ingat tadi, nilai A dia mesti antara 1 hingga 9.99999. Jadi kita mesti gerakkan titik ni supaya dia hanya menjadi nombor SAR sahaja. Okay. Baik, C. Okay, C. 0.03025. Okey, kita nak gerak ke depan kan? Okey, berapa kali je? Sekali, dua kali. So, kita akan tulis 3.025 darab dengan 10 kuasa negatif 2. Okey, kita bergerak dua kali. So, 2. Kenapa negatif? Kerana nilai dia adalah kurang daripada 1. Kurang daripada 1, indeks dia adalah negatif. Okey, soalan D. 0.00305. Okey, kita gerakkan berapa kali ni? 1, 2, 3 sahaja. So, kita akan tulis 3.005 darab dengan 10 kuasa negatif 3. Okey, jawab nampak kan? Okey, kalau titik bergerak ke kanan, okey, indeks dia akan jadi 10 kuasa negatif N. Okey, manakala yang tadi, kalau titik itu kita bergerak ke kiri ataupun bergerak ke depan, dia akan jadi 10 kuasa N. So, nilai N dia adalah positif. Okey, boleh.
Baik, okey. Kalau terbalik, daripada bentuk piawai kita nak tukar semula kepada nombor tunggal. Okey, nombor itu bernilai sama ataupun lebih daripada 10 jika indeksnya adalah positif. Okey, nombor itu kurang daripada 1 jika indeksnya adalah negatif. So, sama juga kita tengok indeks dia kan. Okey, indeks dia nilai N tadi. So, kalau 10 kuasa N positif, okey, maka nilai A dia adalah lebih daripada 1. Okey, dia lebih daripada 1. Manakala kalau indeksnya negatif, okey, ataupun 10 kuasa negatif, so nilai A dia nanti dia akan jadi ataupun nombor tunggal dia akan kurang daripada 1. Okey, kita tengok contoh soalan lah, supaya awak lebih faham. Okey, contoh, tuliskan nombor bentuk piawai berikut kepada nombor tunggal. Okey, 4.17 darab 10 kuasa 5. Okey, sama dengan 4.17 darab dengan 10 kuasa 5 kan. Kuasa 5 maksudnya kosong dia ada 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. So, kalau 4.17 darab dengan 10 kuasa 5, awak akan dapat 417 kosong, kosong, kosong. Okay, dia akan jadi 417,000. Okay, ini saya tunjuk dulu. Nanti saya tunjuk pergerakan titik dia macam mana. Okay, kalau B, 8.29 darab 10 kuasa 3. Okay, awak boleh tulis 8.29 darab dengan 10 kuasa 3, maknanya ada 3 kosong di belakang. 1, 2, 3. Jadi jawapan awak adalah 829, kosong. Okay, 829, kosong. Ini jawapan dia. Okey, kalau kita nak gerakkan titik, okey, kita belajar gerakkan titik. 4.17 darab dengan 10 kuasa 5, maknanya titik ini akan bergerak sebanyak 5 kali. Okey, dia akan bergerak sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. So, ada berapa lagi kosong kat belakang? Okey, dia akan ada 1, 2, 3. Jadi, kita akan tulis 417, kemudian kita akan tambah kosong lagi kat belakang. 1, 2, 3. Okey, ni kalau gerakkan titik. Okey, 8.29 darab 10 kuasa 3. Kalau kita gerakkan titik dia sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. So, ada tambah berapa kosong lagi? 1 lagi kosong. So, awak akan dapat 8290. Okay. Baik, soalan C. 7.3 darab 10 kuasa kosong. Okey, ingat. 10 kuasa kosong, okey, apa-apa nombor yang berkuasa dengan kosong, jawapannya adalah berapa hari tu? Jawapannya adalah 1. Jadi, jawapan awak adalah 7 kuasa 3. So, tak ada pergerakan titik. Kan? 6.81 darab 10 kuasa 1. Okey, berapa kali titik bergerak? Sekali. So, bergerak ke mana? Ke kanan ataupun ke kiri? Ke kanan kan? 1. Okey, awak akan dapat 68.1. Okey. Yang ni kalau kita tak nak gerakkan titik, awak boleh buat macam ni. 6.81 darab 10 kuasa 1 adalah 10. 10 kan? So, 6.81 darab 10, awak tekan kalkulator pun awak akan dapat 68.1. Okey. Baik, ini cara dia. Okey. Kalau negatif, 4.17 darab 10 kuasa negatif 3. Okey. Sebelum saya tunjukkan cara menggerakkan titik, okay, saya tunjuk dulu kaedah ni. 4.17 darab 10 kuasa negatif 3, okay, ianya adalah 4.17 darab dengan, okay, kalau 10 kuasa negatif 3 sebenarnya 1 per, okay, negatif 3 ada 3 kosong. Dia akan bahagi dengan 1 per 1, 2, 3. Dia ada 3 kan? So, ini.
Kalau tekan kalkulator, awak akan dapat 0.00417. Okey, 3 0.00417. Okey, kalau B 8.29 darab 10 kuasa negatif 1. So 8.19 darab dengan 10 kuasa negatif 1. So 1/10. Okey, dia ada 1 je kan. Okey, so dia perlu 1. Jadi kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat 0.819. Okey, saya tunjuk. Kalau kita gerakkan titik 4.17 yang A tadi kuasa negatif 3, maknanya titik ni akan bergerak sebanyak 3 kali. So dia akan bergerak ke depan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. So titiknya akan berada di sini. Okay, kalau titiknya berada di sini, okay, awak tambah 1 kosong lagi di depan, dia akan jadi 0.00417. So kita akan tulis macam ni. 0.00417. Okey, 8.29 darab 10 kuasa negatif 1. Okey, kita gerak ke depan sebanyak sekali. 1. So, titik dekat sini. Okey, titik dekat sini tambah kosong depan. So, dia akan jadi 0.819. Kalau 7.3. Okey, kalau kita nak gerakkan titik. Okey, kita akan buat macam ni. Okey, saya tunjuk 7.3. Okey, kita nak gerakkannya sebanyak 5 kali. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. So, titiknya akan berada di sini. Okey, jadi jawapan awak adalah, okay, tambah kosong depan, 0.0000073. Jadi jawapan awak boleh tulis 0.0000073. So, ini jawapan dia. Okey, clear baik, saya harap awak boleh mahir menukarkan nombor daripada nombor tunggal kepada bentuk piawai dan juga bentuk piawai kepada nombor tunggal. Okay, jadi latihan awak untuk hari ini adalah siapkan ujian minda 2.2a, muka surat 39 dalam buku teks, jawab semua soalan 1 dan juga soalan 2. Okay, seperti biasa, kalau ada soalan, ada pertanyaan, awak boleh PM personal dengan cikgu, cikgu akan bantu awak. Okay, sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.